Okey, Assalamualaikum. So, Waalaikumsalam. kita Salam. dapat info yang live di sini, just satu Q&A lah, Q&A from the first day, apa yang daripada first day punya content sampai hari ni lah. Okay. So, lepas tu boleh saya tanya, ada dapat assignment apa lah yang sebelum ni? Canva tadi tu lah. Yang Canva tu lah. Canva tu lah. Yang ada test-test tak ada lah. Test. Macam penilaian ni Rita, macam penilaian apa? Belah tak. Tahap pengetahuan kita untuk ni untuk multimedia ni lah. Sebab saya dapatlah satu template penilaian lah. Rasanya template penilaian tu saya akan nilai based on video tadi lah biasa. Okay, so banyak sampai 12 ke 13 kriteria saya akan evaluate daripada video tadi. So saya akan isi 7 saja. Dan ada yang bertanya macam mana tentang markah peserta bahagian column on presentation, sebab yalah, peserta tadi tak present, saya je tengok kan. So saya akan left out lah bahagian tu. Saya akan left out bahagian tu. So daripada 12 kriteria tu left out on presentation part. So saya akan isilah untuk part lain bagi pemakaran tu. InsyaAllah. Tak adalah markah rendah, semua bagus-bagus yang ni. Yelah, khusus tak sampai apa, tak lebih daripada seminggu kan. So terus came out dengan content compact khusus, so semua boleh handle. So a good start untuk kita practice. Okay, right. So ada yang tanya pasal, ada yang message tanya, ada miss out pasal apa, layer mask. Okay, so ada ke yang bertanya tu kalau saya nak tunjuk balik tentang layer mask, sebab dia personal message saya. Ada. Ada. Okay. Saya lah orangnya. Okay. Alright. So tak apa, sementara sebelum saya ambilkan attendance, saya nak tunggu cukupkan semua peserta ada, nanti baru saya akan ambil untuk screenshot for the attendance. So while waiting for others, saya akan share dulu screen. Saya akan tunjuklah balik tentang layer mask. Right. Right, so tak tahulah terpulang mungkin ada yang tag follow along ataupun mungkin just browsing untuk refresh balik ni, tak ada masalah, pulang lah, tak ada paling tak adalah saya nak bagi test so buat apa kan, just untuk refreshing balik kita punya ni. Right, so saya akan start dulu dengan open file kot. The most important thing, open. Lepas tu after open, apa yang kita buat untuk open file tu. Okay, so this is file. Saya akan ambil new. Right, so this is all the option yang kita ada lah. Okay, all the option yang kita ada sebelum kita mulakan apa-apa kita punya editing punya kerja. So this is recent, apa yang kita selalu buka lah. So terpulang mungkin ada yang nak photos, so just go for the photo, dan akan ada the template. Okay, the template detail the size semua dalam inches, dan semua template datang dengan the maximum resolution, iaitu 300 macam saya ada mention semalam. Right, so this is the template only for images ataupun you work with photos. So this is the template lah. Right, so this is for print. So this template untuk print. So all the sizes in paper sizes lah. Letter, legal, tabloid, A4, A6, A5. So the common size yang saya guna, dia akan ada ready-made template sama. Okay, cuma dia punya ukuran akan datang dalam millimeter, and still the same, came with the maximum resolution 300, and art and illustration. So nak buat poster, postcard, so ini dia datang lebih dengan banyak option dalam kiraan pixel. So pixel per inch ataupun pixel per millimeter. Okay,
Seronok kalau kita nak belajar pasal image ni dengan pixel. Okay. How template saja. Template saja tak ada. Dia bukan commonly used. Kalau template saja tu mungkin size adalah size just guna size A4. Kalau ready-made template tu terus boleh lah bentuk ke gambar. Kalau option lain selain gambar yang mungkin kalau mungkin ada yang belum tahu, so far tuan-tuan dan perempuan mungkin dah belajar menggunakan gambar. Boleh juga tuan-tuan pergi ke sini. Ada free pitch and another one is Adobe Spark. So semua ni adalah platform online lah. Yang saya type di ruangan chat tu, so this all platform online di mana serupa macam gambar, masuk dia punya platform website dia, so type in apa yang kita nak, template jenis apa, then came out very banyak lah okay, saya lebih prefer free pick then baru Canva lah. Free pick more on vector lah, jadi kita menggunakan banyak Illustrator. So template dia dalam vector, so template dia bila kita download file dia, kita akan buka Illustrator, so the quality and the freedom of kita nak adjust tu lebih banyak terpulang right. So this is template for art and illustration. So web design, so siapa yang teringin nak buat website, so this is all the website, so dah ada untuk MacBook Pro 13, MacBook Pro 15 inci pada iMac 37 inch, desktop LCD design, sama web minimum. So minimum kita datang dengan minimum resolution 72 macam saya malam, sebab untuk memudahkan any pictures yang kita klik kat website tu lebih cepat upload untuk kita tengok kat kita punya screen, any screen yang kita guna at that time. Okay, so this is the template. The template saja, bukan terus generate pergi ke terus useful ataupun fully functional website. Okay. Tapi kalau nak untuk fully function website, best sekarang ni paling mudah kita akan guna, saya percaya semua orang ada account Google, okay? Account Google kan, Gmail, account Gmail. Ada di account Gmail, tuan-tuan boleh create website menggunakan saya buka ya. Tuan-tuan boleh create website just using kita punya daily use Gmail account tu. Kita boleh guna create Google site. Okay. So sambil saya buka tadi tu, teruskan. So this is the mobile. So anyone yang memang kreatif nak buat dia punya wallpaper sendiri kan. So even ada template untuk Apple Watch, boleh buat kalau rajin. Tahu boleh buat, so create macam saya cakap semalam, buat all the design, all the template design, and just create an account kat Flickr ataupun account kat Canva, upload kita punya design for sale, passively income, okay, tanpa mengganggu apa-apa waktu kita yang sepatutnya kita bekerja kan. That should be a good practice. Maknanya kita taklah just education environment, so kita merasa let's say or the industries punya environment a bit sedikit. Right, so sekejap. Okay, this is website. Saya pun, ni saya punya website lah saya tak update lagi. Right, so this is the website. Semua orang boleh buat as long as kita ada account Gmail. So this is the website. So kita kan, so satu hari pun dah cukup dah untuk kita hasilkan satu website. So ni gambar saya, inilah gambar paling comel saya ada. Which kalau kita guna yang free account, adalah a few template ataupun a few function yang tak boleh guna. So if you go for Wix, perfectly terus berbayar lah premium punya account So yang ni, as long as kita ada Google account, semua boleh guna all the template tanpa ada limitation, as long as kita daftar gunakan Gmail. So ada activities, so ni dibuatkan dalam masa satu hari. Ada, so you can create semua benda lah.
This is kita boleh create so the website. So lebih pada interaktif punya interaktif punya portfolio lah. So maybe kadang-kadang kalau kita nak go for digital portfolio, tak perlu bawa printed apa semua, just bawa QR code scan, and the people that want to see our portfolio just boleh terus tengok tingkat website. Something like that lah. So memudahkan kita. Right? Sekejap, dah ada 40 orang tu. Ada 41. Okay. Mungkin ada lagi. Tunggu sekejap. Okay, dan katakanlah we go for printing lah. Okay, so select import. Right, this is all the setting. So name of the file that you want to create. So ikut kita nak memudah cara mana untuk kita bekerja dalam apa. Saya lebih prefer kalau tuan-puan nak guna paling mudah based on saya punya suggestion. Saya lebih prefer kita guna inci ataupun milimeter. So sentimeter tak berapa detail for me. So inches ataupun millimeter. So saya selalu go for inch. So dia akan siap lah. So tak payah ubah lah sebab kita ambil from the template itself. So orientation, okay, either vertical, horizontal, resolution, maximum is 300. Jangan lebih daripada tu. Saya saja nak letak 301 kan, 302 ke apa, tak ada. Gambar akan jadi besar, image akan jadi lagi berat untuk view, untuk upload, untuk download or anything. But the quality is still the same. Tu je. So, kita biar je maximum. Kalau nak tukar, boleh kecilkan 72 resolution for if you going to upload dekat any digital media, 72 is maximum. If printing, kalau rasa macam terlalu berat, 300, boleh cut half, 150. If you want to go for maximum, it's 300 tu je. Right, color, RGB, okay, tak ada masalah. So 8-bit, 16-bit adalah range of color lah, range of color. Kenapa kalau 8-bit, dia lebih kepada color variant color dia tak banyak. Variant color untuk 8-bit sebanyak 256 je variant color untuk 8-bit. So, lah, dari hitam sampailah biru merah semua. So dia ada just contain of 256 color. Tapi if you go for 16-bit, color dia banyak 60,000 something. 60,000 ke 65,000 something. So variant color lagi banyak. Okay, kena ingat, macam saya cakap, most of the platform selalunya consist of 8-bit sahaja. Tapi kalau kita nak try nanti, just apa-apa pun nak try experiment, boleh try edit same image. Tapi differentiate between 8-bit dengan 16-bit. Kita akan nampak differentiate of the color. Kena zoom sikit lah dia akan ada differentiate sikit. So that is different of 8-bit and 16-bit. Background selalu kita putih. Okay, RGB, Apple RGB macam ni pun saya ada explain semalam. Go photo RGB, Apple RGB, Adobe RGB, sRGB. So at the end of the saving punya method, kita akan still convert to sRGB lah. So tak kisah, mungkin nak start dengan Adobe RGB. For me, saya akan selalu guna Adobe RGB 1998 dulu. Okay, saya akan guna Adobe RGB 1998. Sama. Lepas tu export, baru kita akan convert sebagai sRGB. Right, so this is also the same. Default dia tak boleh tukar. All this akan came out dengan ada yang selection ini related to untuk video, penggunaan kalau kita guna image, video pun semua ada. So tak perlu. Digital kita punya gambar is only square pixel. So dia sini and create. So that is the file that we're going to use lah. The setting yang kita guna. Tak kisahlah dalam bentuk apa size atau apa file. So that is only setting yang akan memudahkan kita untuk proses save and upload dekat any platform afterwards, right? Okay, dan berbalik pada soalan. So, how to make a layer mask? Simple. Saya dah upload siap-siap satu gambar kat sini. So, satu gambar. So, layer ni kosong lah nama dia. Ya, okay. Letak kat sini satu lah. Okay, this is layer 1. So, layer 1. So, how to create a layer mask? Simple. First, kita akan select quick selection tool. Dekat tool yang sebelah kiri ni, dia akan ambil quick selection tool. So,
all the numbers yang ada sebelah kanan ni adalah dia punya shortcut Kita tengok balik. So all the shortcut lah. So kat sini shortcut dia S. So ni tak ada shortcut. So dia bila tak ada maknanya dia tak ada shortcut. Kita kena klik select secara manual lah dengan kita punya cursor. Ni shortcut dia P. So all the tepi nombor ni adalah shortcut dia. Ni ada shortcut dia B. Maknanya kita tekan G on keyboard, dia akan dapat brush. So kita akan select quick selection tool ataupun dia punya shortcut adalah huruf W. So quick selection tool. Okay, saya akan select the subject lah model dan gambar ni saya akan select. Okay, done. Okay. Perfect selection. Okay, after select, kita dah naik dia punya selection line tu, selection outline ataupun kita panggil matching end dah naik dia punya matching end. Kita hanya tepi dekat balik, kita tengok balik dekat punya tab layers ni. Bawah tab layers ni, okay, sebelah kataan huruf FX tu ada satu logo petak yang ada bulatan. Kalau kita letak lama kat situ, sebelah huruf FX ada tulis tu add layer mask. Okay, so dekat layer tab layers, right, bawah sekali ada tulis FX. So sebelah kanan FX, so ada a rectangle shape yang ada black dot tu. Okay, just klik tu sekali, so automatic kita dah ada layer mask dekat kita punya layer sebelah kanan. So this is layer biasa, this kita punya layer mask. Doktor sekali lagi boleh? Dekat mana tu? Kat mana yang tertinggal? Yang layer mask yang lepas dah dot tu kan? Okay, lepas dah select ni, alright. Okay, Okay, alright. Okay, kita tengok balik dekat tab layers. Okay, tab layers ni. Ni layer ni kita ada layer kita semua kan. Bawah dekat tab layer tu ada kataan FX. Boleh nampak? Nampak. Okay, so sebelah dia. Tekan je sebelah dia tu. Yang Layer mask. empat segi tu. Tekan empat segi tu sekali. Jadi dapat? Okay, boleh. Okay, dia akan jadi macam ni. Oh, automatic. Dia akan automatic jadi macam tu. Sekejap, Masa belakang tu je nak bagi ada warna, boleh ke? nak tukar background pun boleh. Okay, sekarang kita akan go for, kita nak replace background, kita katakanlah kita tak nak kuning Okay, kita nak background lain. So, dekat sebelah baris yang sama, yang kita dah baru create layer mask tadi, sebelah yang tong sampah tu ada logo tambah, betul? Sebelah tu layer yang sama. Okay, tekan logo tambah tu. Oh, tambah layer kan? Okay, create new layer. Okay, create new layer. So, kita adalah layer baru kat atas ni, betul? Okay, kita ada layer baru kat atas ni. So, kita dah select layer yang baru tu. Kita pergi dekat edit. Kita select layer baru. Kita dah select layer baru. Kita akan pergi ke atas sekali button edit. And kita akan ke fill. Fill. Okay, then kita akan keluar a new dialog box lah macam ni. So, kita akan content dia, kita akan pilih colour Kita pilih colour content dia. Okay, content lah. Okay, dia akan keluar ni lah. Akan satu lagi dialog box kat sini. So, colour yang kita akan pilih ni untuk dijadikan background baru gambar kita. Katakanlah saya nak layer background baru dia warna purple lah. Purple. So, pilih, select lah any colours yang kita nak kat sini. Kita ubah dia punya bar kat sini, right? So, saya pilih purple, light purple. Then, klik OK. Then, klik OK dekat dialog box fill ni. Okay, dah ada purple. Kan? Okay, lepas tu dah ada purple. Ambil layer purple ni, kita letak dekat bawah layer gambar original tadi. Dah, settle. Dapat? Okay. Lepas tu layer ni kan, dia sebanyak mana dia kena tambah, masa bila nak kena tambah layer ni sebenarnya? Selalunya kita akan guna add layer mask ni, kenakannya selalu kita guna satu, kita akan guna waktu kita nak tukar background macam ni lah. Kalau ada single subject macam ni, kita nak tukar background, kita akan guna layer mask. Lepas tu kalau kita nak edit muka, nak buang jerawat,
nak buang pun berguna juga kalau kita guna lens ni. Lepas tu kalau lagi kalau kita nak himpunkan banyak image dalam satu collage, macam collage ni ada banyak subjek pun boleh juga kita guna lens. Tapi lagi banyak sebenarnya penggunaan dia. Tu antaranya lah yang saya sebut tadi tu. Okey. Sekejap, ni dah ada 41 orang ni. Sekejap. Okey, saya ambil channel dulu. Boleh tak? Saya minta buka kamera dulu semua sekejap. Right. Okey. Okey, cantik. Okey, ready? Okey, 1, 2. Semua macam sama je. Ke ubah sikit bagi nampak sisi tepi sikit ke kan? Nampak lain sikit. Lagi, kalau saya tengok macam gambar sama yang kita ambil mula pukul 9 tadi. Okey, bagi lain sikit kan. Janganlah ada pusing belakang pula. Nampak belakang kan tak. Jangan belakang. Tukar background. Tukar background ke boleh? Boleh. Jangan pusing belakang je. Tepi lah. Nampak tepi pula ke. Asyik nampak depan kan. Nampak kanan ke kiri ke. Okay. Alright, ready? Kita ambil sekali lagi. Ready 1, 2, 3. Wah, semua tukar background ni. Saya background original. Saya tak pakai background ni. Template. Okay, 1, 2, 3. Okay. Saya nak sengit sikit kepala. Okay, 1, 2. Semua sengit kepala sama ke apa ni? 1, 2. Okay, thank you. Right. So, tadi harap menjawab soalan yang tentang lemas tu. Boleh ke? Saya punya Boleh. jawab Terima kasih. Alright. Terima kasih doktor. Satu lagi boleh tak doktor? Boleh. Boleh. Satu lagi boleh. Tak ada masalah. Alang-alang tengah buka. Satu lagi. Ha. Tulisan tu yang sengit daripada bawah ikut badan tu. Tulisan daripada bawah. Macam mana nak kata? Tulisan yang ikut badan, bentuk badan tu. Abang Karim Abang Karim. Abang Karim tu bukan yang first step tu. Yang second tu. Ada tulisan yang macam baring ke apa? Tulisan yang baring Mana lah? Kalau Yang tak tutup tu, yang satu line apa, satu ikut pentul tu dia straight je. Dia tak tutup. Yang tu, yang tutup tu. Okay, sekejap yang tu. Yang tu simple. Sama juga. Okay. Ambil pen tool. Ni kita ambil pen tool. Freeform pun boleh tak saja. Kita try freeform. Okay, freeform. Ambil ni. Okay, dah tu je. Simple je. Okay, saya ulang balik. Okay, simple je Okay, kita ambil pen tool. Okay, kali ni saya tukar, saya pakai freeform. Okay, freeform ni maksudnya kita tak perlulah macam yang Abang Karim semalam, kita buat yang Abang Karim tu. Kita buat dot satu tekan, kita move tekan. Betul Kalau freeform ni kita tekan sekali, tapi kita gerak je lah cursor kita suka hati. Macam tu. Tu beza freeform, maknanya dia lebih free, dia bergerak lebih bebas. Okay, saya akan pilih ni. Okay, free pen tool. Okay, free pen tool. Saya select, so cursor kita bertukar lah. So this is our new cursor bila kita dah pilih free pen tool tadi. So katakanlah saya nak buat from hujung telinga ni, okay, hujung atas telinga ni, saya nak pusing topi dia sampai hujung telinga dia boleh. Tanpa menutup pen tu macam Abang Karim tu kan. Right, so saya start sini sekali, saya klik sekali. Okay, hold kita punya klik tu. Okay, lepas tu kita gerakkan. Pen pula. Hold, lepas tu gerakkan, ikut keliling topi tu. So ingat ending dia kita tak akan tutup balik kita punya pen punya line. Saya akan ending dekat telinga sebelah sini. Then saya stop, then lepas. Right, so kalau kita nampak saya punya line tu from this, daripada hujung telinga ni sampai hujung telinga ni. So tak tutup. Macam semalam kita close balik dia punya pen tu. Okay, boleh? Boleh kita teruskan? Okay, lepas tu kita akan pilih ni. Kita punya type tool.
untuk kita buat font dia. So saya akan pilih tool type tool ni lah, huruf T ni. Right? Okay. Ya, ini saya tak ubah lah saya nak yang horizontal lah, yang biasa punya untuk kita typing macam biasa horizontal. Kalau vertical maksudnya nanti kita punya typing dia akan menurun ke bawah. Kalau kita nak buat nota dalam bahasa Mandarin ke boleh. Bahasa Mandarin boleh tulis ke bawah ke kan. Ni kita biasanya kita nak ke kiri ke kanan. Bacaan dia kita just select type tool, horizontal type tool, select. So kita akan gerakkan cursor kita ni ke sini. Nanti akan nampak lah. Saya zoom sikit. Senang. Okay. Right. Okay. Cursor kita sekarang ni, bila kita gerakkan cursor kita ke sini, boleh nampak Boleh. Sebab saya punya screen jadi lain dah ni. Sebab saya pakai dua Boleh. screen. Kalau boleh nampak ke okey. Kalau tak nampak aku tahu lah. Okay, so cursor kita sekarang ni bila kita dah select horizontal type tool tadi, so this is our cursor. Kalau kita tengok dia punya keliling tu ada dotted yang membentuk square dotted. Right? Tapi kalau kita gerakkan kepada pen tool yang kita, line yang kita dah create daripada pen tool tadi, dia akan ada satu curve line. Ni petak, gerakkan ke sini jadi curve line. Maksudnya dia akan adapt masuk line yang kita buat tadi. Kalau kita just klik kat sini, dia hanya jadi font tulisan biasa lah, kiri ke kanan. And if you move dekat line yang we just create using the pen tool tadi, dia akan jadi ada curve kat situ. Okay, then sekejap, keluar dulu. Okay. Alright. Okay, alright, saya klik kat sini, sudah ada bertukar, cursor tu bertukar when we touch the line yang dah klik tadi. Right. Ini jadi pelik sebab font saya besar. So saya kecilkan font saya. Kecil lagi. Katakanlah macam ni. Right. Then klik OK. Done. So this is our ni hasil dia. Boleh. Okay, simple je. So lebih mudah lah. Saya semalam cari tak tunjuk yang mudah tu. Kita kena learn the hard way. Sama macam remove background tu Sebenarnya dah last buka website, remove background siap Okay, tu ni antara yang lebih mudah lah Just go untuk pen tool tadi. Macam tu freeform, and afterwards just select type tool, horizontal type tool, and click dekat line yang just create within yang kita buat tadi guna pen tool, dan isi je lepas tu. Maksudnya kalau kita nak create along keliling dia pun boleh. Katakanlah kita nak buat lagi, sekali lagi nak buatlah macam ada satu lagi layers. Kat atas dia pun ada satu lagi macam berkembang wifi tu Dan sini dan tu je. Okey, boleh menjawab ke? Tak dapat ikut path. Menjawab sangat. Tak dapat ikut path tu macam mana? Thank you, Doktor. Okay, welcome. Tak dapat ikut path tu macam mana Doktor, satu lagi nak tanya soalan. Okey. Saya semalam dah terpandai terlebih. Saya dah buat tulisan tu macam pusing. Lepas tu saya nak straightkan balik tu macam mana? Mungkin ubah dekat sini karakter ni Okey, Lepas tu macam mana nak beri straight dekat karakter ni balik? nak bagi normal balik. Kan saya dah masuk lah apa kata yang doktor ajak semalam. Apa smart smart tu? Okey. Pergi dekat karakter ni balik. Karakter jap. Okey, pergi kat bahagian tab karakter. Okey. Ni karakter. Lepas tu semua selection yang ada ni kita just buka balik all the selection yang ada. Macam ni saya tukar balik kepada auto. Lepas tu ni convert balik kepada nombor tu kosong. Okey, yang ni pun kosong pun semua. So dia akan jadi normal balik. Okey. Maksudnya semua kat situ lah. Semua yang melibatkan, kalau kita
kita nampak font kita macam ekstrim, ini tak normal ni kan. So semua setting tu dekat karakter. Setting kat karakter. Ah. Terima kasih. Saya cuba tengok dulu sekejap. Okay, saya pun ubah balik. Sekejap, saya check. Saya pun kena check balik saya boleh. Saya punya ubah banyak ni. Oh, saya tak ubah ni. Okay, sekejap. Ini pun sama je. Sekejap. Right. Dan kat sini. Karakter. Dapat. Dia tak menjadi Tak bagaimana tu tak menjadi. tulisan tu saya macam bengkok sikit. Lepas tu saya nak bagi dia straight balik. Boleh share screen tak? Bagi saya tengok sekejap. Okey. Okay, share screen sekejap. Sambil saya pun tengok juga. Saya punya untuk saya boleh bantu daripada sini. Sekejap. Share screen. Okey, tulisan ni kan dia bengkok macam tu. Okay, Okey, saya nak bagi dia straight sebenarnya. Oh, yang ni. Testing je. Lepas tu tiba-tiba tak boleh nak jadi straight. Sekejap, bengkok ni kat mana? Sekejap, saya cari. Sekejap. Bengkok. Oh. Asal dia memang original tak bengkok lah. Original dia straight sepatutnya. Lepas tu semalam lah dia pandai terlebih kan. Cuba kalau back balik. Kalau control Z untuk Yang back balik. try macam-macam back. Still tak Steady. menjadi juga. Cuba kalau kita buka history. Isteri nak buka kat mana? Pergi dekat window. Tengok ada on tak kita punya Window. tab history tu. Ni window atas sekali. Window. Version history. Ni hasilnya. Tak ada dah. Sekejap. Yang puan tu ni mana hilang dia punya atas tu saya pun nak check dulu macam nak hilangkan atas tu. Semalam saya pakai apa benda tu? Tu history yang atas sekali tu kan yang dekat kanan tu. Kanan tu. Yang Kanan. ada tulis property tu. Kat kanan. Property. Okey, sebelah logo yang ada anak panah bengkok tu history. Sini. Okey tekan. Okey. Tak keluar. Tak keluar apa dah keluar yang ni. Pelik tekan tak keluar ni. Puan tekan sekali lagi. Tak, ingat kat mana. Tekan yang mana? Yang tadi tu yang anak panah. Yang ni? Yang ni jadi keluar. Tu, share entire screen puan tak ni tak share entire screen tu boleh. Rasa macam dah share entire screen. Rasa macam ni macam dah share entire screen. Ini sikit ni lah, betul? Sekejap. Dapat bengkok sekejap. Saya nak cuba bagi jadi straight tu balik. Tak apa. Sekejap. Oh, okay, saya dah jumpa dah. Dia kan pergi balik dekat tab tool tu. Yang Tab roti tu. Yang mana? Yang tool yang nak buat font tu. Nak buat font. Okay, tab tool lah. Yang roti tu. Oh, T, okay.
Okay, klik dekat kataan yang friend tu. Trend. Yang friend tu, yang bengkok tu. Klik kat Oh, situ. okey, okey. Klik kat sini, okey. Okay. Dah klik dah kan? Dah klik dah. Maka atas tu, yang sebelah huruf hijau tu. Okey. Tu atas yang atas sekali. Yang dekat ada Atas huruf sekali. yang bengkok tu. Oh, okey. Klik situ. Oh, okey. Terima Nanti kasih. banyak Yang ni je kan bagi jadi point Oh. adjust balik kat situ nanti. Kena silap. Betul. Sebab saya dapat. dapat double. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya pun sebab jumpa tu. Saya pun pelik juga macam mana tak jumpa. So maksudnya kena buat dua-dua lah kan. Saya dah copy. Konon nak buat macam ada Maknanya kena buat 2 kali lah. kena buat 2 kali lah. Okey. Kena betul, terima kena 2 kali, kasih. betul. Ah, Okey. Saya stop share. Harap menjawab Terima kasih. Okey. Akhirnya. Alright. Okay, ada siapa lagi ke? Ada soalan ke? Okey, ada soalan tak ada? Saya pun jawabkan. Saya pun jawab. Kita kot ada any extra move yang saya nak boleh share. Puppet walk ni sekejap. Saya puppet walk sekejap Puppet walk sesuai lah. Okey kot. Ada apa-apa soalan ni kot? Saya pun lagi saya buat experience lagi jadi habis lama pula ni kan. Habis ke 12 ke 21 kan saya start puppet walk dia. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Kot yang unclear tentang semalam. Okay, ada so note yang saya bagi dekat Classroom tu boleh download ada kat Google Classroom. Mungkin lepas saya boleh refer apa-apa semua kat situ lah, insyaAllah. Walaupun ringkas, saya buat note tu ringkas je sebenarnya, tak terlalu detail, tapi insyaAllah lah boleh membantu lah kalau kita nak rujuk note yang saya bagi tu. Alright, so kalau dah tak ada apa-apa, saya rasa tak ada apa-apa, saya rasa boleh lah kot saya tamatkan sesi untuk hari ni. Sekejap je. Saya ada persoalan lagi. Saya takut ada soalan apa-apa kita tinggal. Semua okey Semua okey. Semua okey. Okey doktor. Okey, so yang Doktor, saya nak mencelah boleh nak bertanya tentang boleh. image kan untuk foto. So kebanyakan satu kita ambil gambar daripada ready stock image daripada Google. okey. Kalau kita ambil gambar sendiri, bila kita uploadkan ke Photoshop, memang clear lah gambar daripada handphone kita tu, tak setara pixel dia kan. Okey, betul. Ada tak suggestion doktor what kind of smartphone yang dalam pasaran yang doktor rasa okay, this is good enough bagi yang tak mampu untuk beli iPhone Max Pro 13? Okey, dia kalau kita sebut pasal smartphone ni, dia lebih kepada computational fotografi sebab dia bukan on technical. Kalau kita nak compare dengan kamera yang besar-besar SLR kan. SLR tu memang betul-betul 100% technical lah. You have to learn the practical use, setting apa semua. Tu untuk kita put aside on how we operate the DSLR kamera yang besar tu. Kalau kita nak cerita pasal smartphone ataupun sekarang ni computational photography tu, semua sebab semua software. Okay? Kita boleh kata dia boleh, kita boleh tengok ataupun kita boleh baca iklan-iklan dia berbelas megapixel, 20, 40 megapixel, all that, lens 4, 5, 6, 7 lens dalam belakang kita punya screen tu. Okay? Tapi at the end dia berbalik kepada software yang dia masukkan dalam phone tadi untuk operate balik all the hard drive ataupun device yang dia dah dia dah masukkan semua dalam kamera smartphone tadi. Kalau nak cakap spesifik, dia tak boleh nak cakap spesifik certain brand of phone sebab saya suka tengok benda ni. In term of gambar, for sure lah kita boleh kata iPhone lah sekarang ya. iPhone, in term of kalau kita compare gambar, iPhone is the best.
Tapi based on kita punya soalan, yang mampu yang mampu dimiliki. Mampu semua, mampu lah ni saya rasa ni iPhone ni. Tapi in term of option lah, kita nak variety of option lah, kita nak pilihan. Dalam hidup kita perlukan pilihan. Saya lebih cenderung tengok hasil kualiti gambar daripada smartphone Google Pixel. Okay? Google Pixel antara yang saya rasa the best outcome in term of dia punya colour. Sebab kena ingat, all the hardware yang ada dalam kamera phone tu hanya akan digunakan secara maksimum bila developer masukkan software untuk generate the best from the hard drive yang memang ada dalam phone. So Google Pixel is antara yang the best in terms of colour. And another one, Samsung Galaxy series lah, Samsung Galaxy series. Galaxy bukan Note, Samsung Galaxy S22, S21, so Galaxy series best in term of lighting, meaning that kalau kita ambil guna Samsung punya telefon yang Galaxy series, in term of lighting, kalau tempat tu tak berapa cerah, dia still boleh came out dengan the best light untuk kita punya gambar at that time. So in term of colour, saya go for Google Pixel. In term of light dan content untuk outcome, saya prefer untuk Galaxy series. Okay. Kalau tanya saya pakai apa? Saya pakai iPhone. Okay. Tapi depend balik, dia berbalik pada kita nak guna smartphone tu for purpose. Apa purpose kita nak ambil gambar tu untuk apa? Just mungkin social media punya upload, atau memang purpose untuk kita nak buat content for maybe educational content, ataupun just for fun, just untuk memori, simpanan semua. So dia berbalik kepada situ. Kalau just beli telefon mahal, content dia hanya just untuk social media. So any phone boleh ambil gambar untuk social media. Tapi kalau in term of quality, kita go for that certain part, mesti adalah colour, we can go for Google Pixel. Google Pixel memang seriously best colour dia daripada iPhone. Saya dah tengok. So in term of light, Samsung Galaxy series. Harap menjawablah soalan tu. Boleh Boleh. This is the first time actually saya dengar orang recommend Google Pixel camera. Selalunya orang akan macam pergi, any conventional brand. Okay, thank you. That's a very good recommendation. Thank you so much. I'll look into that. Kata apa, kalau pun nak tengok, dia memang kalau comparison lah, saya pun ada certain channel yang saya juga tengok. Tapi a good channel yang macam dia akan cerita pro and con. Kita jangan, dia ni salah bila apa kita cari, kita nak something, kita akan cari the good side of that part yang kita nak tu je. Dan kita akan cari the good side lah. Kita dah memang nak certain barang, kita akan more review on the good side. So kita akan rasa okay, this is the best. Kita tak pernah lah cari what is the bad side of this. Kita nak barang dia, apa yang the bad side. Saya lebih suka kalau barang saya nak something tu, saya akan cari the bad side dia dulu. Good side tak apalah, good side tu memang dah ada. Apa yang the bad side yang kita akan dapat kalau kita beli something. Itulah dia punya approach tu berbeza kot saya rasa. Okay. Okay, lagi ada soalan? IG saya. IG saya personal, tak banyak gambar. Saya rasa saya bagi ni lah kot, saya punya link untuk website tadi. So mungkinlah nanti boleh browse kat situ, ada saya punya IG, dekat situ ada saya punya Facebook, dekat situ saya ada saya punya email, ada contact semua. So this saya punya website, so bolehlah browse. Lama dah tak update ni. So adalah saya punya, ada a few works, ada a few exhibition yang saya masuk, ada a few conference yang saya masuk, adalah a few talks yang saya bagi dalam Malaysia, ada sikit, dekat adalah luar sikit, tak seberapa lah. Adalah aktiviti student apa, so everything ada dalam saya punya website tu. So feel free to browse saya punya website yang seadanya tu. InsyaAllah bila dah bagi ni, bila saya dah bagi link ni, takutlah saya kena update lah lepas ni. Dia kan boleh saya dah berapa tahun lepas ni update. Sebab saya pernah dapat
from a senior punya education dan line education lah, professor itu. Dia selalu ingatkan saya, kalau kita nak make sure the student, yes, we want to produce student that memang laku lah, laku dekat market. So, yes, tengok cermin balik, kita laku tak kalau kita keluar kerja, kalau kita bukan dekat tempat kita sekarang. So, saya selalu cuba benda tu, try apply for certain job, tengok dapat tak panggil interview. Bukanlah kita nak lari for another, ni kan tempat kerja. So, kita laku tak? So try lah. Saya pun sentiasa cuba improve. So if you want to make our student memang marketable, so make sure that kita pun marketable. Pada saya lah, saya selalu cuba benda tu. So seadanya lah, saya ni taklah tahu banyak sangat. InsyaAllah sama-sama lah kongsi apa yang kita tahu. Alright? Tu feel free to browse. Walaupun saya banyak tak update sebab saya banyak shoot, saya banyak buat artwork dalam filem, kamera filem. So bila dah ada, jadi banyak proses dalam filem tu, nak kena ambil scan dulu, lepas tu masuk edit yang. So dia banyak proses. Sebab tu dia jadi, bila dah scan tu nak masuk balik ke website tu dia jadi macam biasalah bila dia jadi lambat. Right? Okay, ada apa-apa soalan lagi yang boleh yang terbuku? Doktor, Ya. ada buat video untuk ajar Adobe Photoshop ni tak? Untuk kami rujuk kemudian tu. Oh, video. Oh, saya tak pernah pula record macam session. Tapi kalau untuk saya suggest a few channel dekat YouTube yang saya rasa relevant untuk kita tengok, saya rasa boleh. Sebab saya tak pernah terfikirlah nak record, sebab kadang-kadang bila record video saya jadi 2 jam. Bila 2 jam tak ada view nak tengok nanti. So saya rasa saya boleh suggest a few channel yang saya selalu refer untuk tengok. This is channel yang best sebab kadang dia punya owner still buat macam, dia punya owner buat apa, macam bengkel for free, kita boleh join, tag along. So saya rasa antara benda yang saya rasa macam lebih mudah, kadang kita dah tengok, kita boleh join dia punya bengkel, kita boleh tanya dalam bengkel dia. Okay, this is the channel. Yeah, feel free to browse. Teknik nak yang paling cepat, yang paling lambat, semua ada dalam video ni, InsyaAllah. Okay, lagi ada apa-apa soalan yang boleh yang insyaAllah kalau boleh saya jawab, saya cuba jawab. Semua fokus ni, semua dah buka channel YouTube ke apa? Ke semua tengah tengok saya punya website? Jangan tengok sekarang, malu saya. Saya pemalu orangnya. Nanti browse lah, habis-habis ni kan, browse lah tengok saya dalam website tu. Right, so ada lagi soalan? Sekejap, saya tengok ada a few notes kalau saya boleh deliver kat saya punya buku ni. Sekejap Assalamualaikum Doktor. Salam. Saya ingin tanya dari segi Doktor ini sebelum ni ada mention tentang laman web ataupun Google punya link yang kita boleh banyak memudahkan kerja-kerja di dalam Photoshop tu, kita macam clearkan background tu secara automatik, macam tu. Okay. Dan juga laman web yang kita boleh dapatkan muzik yang free dan juga yang tak perlu license. Okay. Kalau ada benda-benda tu lebih terbaik jugalah kita dapat sharekan bersama supaya senang kita nak menggunakan PC Adobe Photoshop. Takut nanti kena apa? Kena royalty Ya. Kalau yang untuk muzik free, saya selalu guna di website ni. Saya copy dia punya link. This is the website dan kalau saya perlukan muzik lah untuk certain video dalam certain purpose yang nak guna. So this is music bed. Okay, ni nanti website yang saya guna lah untuk free free commercial punya ni lah, license, free license. Okay, this is free license.
kadang-kadang dalam website ni free license, ada certain yang kadang lagu kita nak tu dia tak bagi full. Dia bagi macam 1 minit, dia bagi dalam 40 second dalam website ni. Kalau kita tak ada dalam website ni, kita tak jumpa. Kalau ada version on this website, dia put dalam 40 second. Kita boleh copy the detail of the artist and nama muzik yang kita nak tu, kita paste dekat YouTube, kita akan dapat the full version daripada lagu tu. Still masih royalty free, the music. Okay, so this is the ni lah, untuk muzik. Okay. Oh, okay. Lah, saya baru teringat satu benda. Okay, so this is kita punya content on Photoshop. Okay, macam mana kita nak masukkan copyright gambar kita. Okay, kita nak masukkan copyright gambar kita. Contoh lah kata ni gambar kita. Saya tak ada gambar sendiri dalam saya punya laptop ni. Right, so this contoh lah, kata this is our image. So how to make sure that this is ada copyright gambar kita ni. Okay, so just open macam biasa, open dalam Photoshop punya gambar. Sebenarnya kalau nak lebih detail untuk nak letakkan input tentang copyright, saya lebih prefer kita menggunakan Adobe Lightroom. Okay, tapi Photoshop pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma tak berapa detail, tapi the copyright is going to be there, sama juga, tak ada masalah. So open your image dekat Photoshop as usual, tak ada masalah. Dia drag and drop macam biasa, and pergi ke file. Okay, file, and kita ambil file info, right? Ambil file info. Tapi janganlah pula ambil gambar internet yang memang dah tahu gambar orang, kita letak copyright gambar kita. So kita etik itu kita ambil gambar sendiri, ataupun gambar kita dah ubah sesuai sampai jadi konten di gambar sendiri, it should be okay untuk kita letakkan copyright dekat dia punya metadata. Right, file, ulang balik okay, file, then go to file info. Right, so kat sini boleh nampak, so this is all the copyright lah yang ada. Kita boleh tengok origin, basic, okay, pergi kat basic ni, okay. So dah ada new tab ni, just pergi kat basic. Okay, copyright unknown ni kita letaklah copyright. Okay, letak copyright notice. Just tak nak anything kita nak letak, so kita nak sampaikan. So description, kalau ada title, okay, kalau ada title, tajuk gambar, anything lah description, explanation, apa, document title, ni author title ni. Okay, bisa ada gambar here. Okay, then klik OK. Then klik OK. Then export satu gambar. So kita tengok dekat dia punya content properties nanti. Okay, metadata none copyright. So bila kita nak export, sama ada kita nak masukkan copyright yang kita dah type tadi ataupun tak payahlah. So ni none, kalau kita select none, dia tak akan appear lah apa yang kita dah masukkan tadi. So masukkan kat sini copyright and contact info, forward ke sRGB, export. Kita akan export di sini, save, time, okay, dan test. So ni gambar yang copyright tu, just pergi ke right click, properties. Okay, ni copyright, bahagian copyright ni ada. Gambar ini Ahmad Albab yang punya. Tapi make sure waktu kita export tu, kita klik lah bahagian yang kita memang nak masukkan copyright, yang mana kita dah edit dekat file info tadi. Tapi in term etik, make sure gambar tu gambar kita lah. Yang kita claim nak gambar orang. Itu jadi lain pula nanti, berpanjangan pula isu tu. So make sure gambar tu semua kita yang ambil sendiri. Seloknya gambar kita yang ambil sendiri, kita yang edit sendiri. So everything is from us, 100% untuk kita. It should be okay to
kita masuk copyright. Mari kita nak bagi student guna gambar kita untuk buat something, jadi editing kan. Yang saya buat ni, saya supply gambar, tuan-puan guna untuk editing. Mungkin tuan-puan nak buat macam ni juga. Tuan-puan ambil gambar, supply kat student. So, student edit, still ada copyright. So, boleh tahu still gambar kita walaupun digunakan orang lain. Dan lebih macam lebih pada macam free license lah kan. Gambar kita bagi je lah semua guna. Free, tak ada commercial value untuk kita punya gambar tu. Alright. Okay. Okay. Saya rasa kalau dah tak ada apa-apa soalan daripada semua, saya rasa mungkin saya boleh tamatlah kot untuk sesi kita, untuk the last session for mana kita dah buat 4 hari ke 5 hari. 1, 2, 3, 4. So this is last day, hari ke-5. So saya dapat info daripada Puan Nik ada kecemasan. So Syam pun ada di luar kawasan yang ada line telefon. So Puan Nik dengan Puan Syam punya salam kat semua. So daripada saya, kalau ada salah silap daripada semalam saya sambung hari ni, harap bolehlah maafkan. Semua tu yang buruk tu datang daripada saya, yang baik-baik tu datang daripada Allah. Dan apa yang saya kongsi ni, insyaAllah kalau kita dapat gunakan bersama, kita boleh share dengan lagi banyak, so kita akan dapatlah semua kebaikan-kebaikan dekat kemudian hari. So Alhamdulillah kita tamat sesi untuk sepanjang 5 hari ni. So apa yang tuan-puan dapat, apa yang tuan-puan dapat belajar, so harap boleh manfaatkan, digunakan untuk lebih improve diri kita. Macam saya cakap tadi, kita ni marketable ke tak kalau kita keluar kat luar sana kan. Okay. So make sure kita sentiasa improve diri kita, make sure kita sentiasa marketable supaya kita boleh produce the marketable student atau the marketable apa produk yang kita nak buat afterwards. So thank you and terima kasih sekali lagi sebab sudi mendengar ataupun sudi melihat saya punya sesi sepanjang 1 hari semalam dan hari ni. Dan saya tamatkan kita punya sesi pada hari ni dengan surah Wal-Asr tasbih kifarah. Okay, petang ni ada lagi Doktor ke tak ada dah? Oh petang tak ada dah. Ya. Yang post test tu macam mana? Doktor. Doktor, kita ada post test dengan link untuk borang maklum balas. So untuk post test, Zati akan share lah dekat dalam Google, dalam message Google Meet ni dengan dekat WhatsApp juga, takut ada yang tak boleh buka dan sebagainya. So minta para peserta jawab post test dan juga maklum balas khusus. Zati share link untuk post test. Okay. Lepas tu saya diingatkan juga supaya ingatkan semua. Habis ni janganlah left group lagi sebab nanti apa yang saya dapat information nanti sijil semua akan diedarkan dalam grup WhatsApp tu nanti kemudian. Okay, so bukan saya buat sijil tu, tak lagi korang komen pula design saya. Saya kena bagi disclaimer ni. Nanti kalau dah dapat design sijil tu, tengok apa yang tak betul. Nanti korang komen. My God, pressure-nya jadi rustia. Tapi sepatutnya canggih lah sebab kita pun khusus punya editing. Tak apa, kadang urus setia pun bersama kita. Saya rasa selama sepanjang 5 hari ni kan. So urus setia pun secara tak langsung dapat juga input-input yang design tu sebenarnya. Okay. Tak apa. Kalau dapat yang design yang old school tu, kita anggaplah barang tu barang vintage. Okay. Right, tu je daripada saya. So kita pun dah maklumkan tentang post COVID pula, post test post test and segala maklum balas akan ada link dalam group and so on. Daripada saya tak ada apa dah. So anything, ada apa-apa nak bertanya, ada apa nak contact, any kind of communication rasa yang perlu, boleh contact Puan Nik ada, Puan Syam ada, saya sendiri pun boleh, insyaAllah. Okay, jangan malu-malu, jangan segan-segan. InsyaAllah kalau ada boleh jawab, insyaAllah kita akan jawab. Kalau tak ada jawab, sama-sama lah kita pun fikirkan bersama masalah tu nanti untuk cari dia punya jawapan penyelesaian dia. Okay.
Okey, kalau tak ada apa-apa dah, saya tamatkan untuk sesi hari ini. Terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Okey, Banyak jumpa sangat lagi. informasi yang kami dapat. Terima kasih Okey, Puan. lagi. Terima kasih Puan Syam. Okey, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih orang tua. Terima kasih semua. Okey, Bye. Assalamualaikum. okey, Assalamualaikum. Bye-bye semua. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Terima kasih doktor, jumpa lagi. Baik, terima Bye kasih. semua. Okay, terima kasih semua. Hai Tuhan. Dah lagi.